Apa khabar Malaysia? Semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Pagi ini sekali lagi kembali saya Cedi bertemankan Izul. Apa khabar Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua yang menonton kami. Tentunya di saluran nombor 1 di hati anda. Wah. Bernama TV. Yes, 502 itu saluran yang betul. Pastikan anda setia bersama dengan kami sampailah ke penghujungnya. Sejam saja kita akan bersiaran dan pelbagai pengisian yang menarik untuk kami kongsikan bersama-sama dengan anda berita-berita terkini dan juga isu-isu semasa. Izu sihat? Alhamdulillah sihat. Dia kena sihat sebab nak pergi PRU dah. Itulah nampak bertenaga juga Kena. Apa rasanya? Apa pun sebelum tu saya nak ucapkan happy belated birthday. Orang sebelah saya ni meraihkan hari lahirnya semalam. Baby Oktober. Ya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan insya-Allah jodoh tu dipercepatkan Risau dia masuk jodoh. Cukup kita kena potong cak ni kalau tidak nanti lagi bahaya dia sebut. Okey. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan kita daripada awal kita bersiaran sehingga ke sekarang. Dan pada hari ini kita akan ada beberapa topik yang pastinya antara topik yang akan kita bawa kepada anda berkaitan dengan harta pusaka. Hari itu kita sebut berkaitan dengan wasiat kalau tak silap saya. Hari itu kita bawakan peguam berkongsi berkaitan dengan wasiat dan pada hari ini kita akan berkongsi kepada anda lebih mendalam mengenai pembahagian ataupun pengurusan harta pusaka yang mungkin ramai masyarakat dekat luar sana yang tak sedar ataupun tak cakna macam mana pengurusan harta pusaka ini dilakukan dengan cara yang terbaik untuk kelangsungan hidup. Jadi tunggu sebab ini satu pengisian yang cukup menarik. Saya kira kita perlu kena lebih mendalami untuk pengurusan yang lebih sempurna. Baik, dan antara lainnya ada juga antara aktiviti yang akan dilangsungkan hujung minggu ini iaitu aktiviti jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Tapi sebelum itu kami nak update dengan anda satu persatu antara yang tertera di portal bernama.com. Banyak cerita-cerita yang menarik dan ini mungkin kabar gembira buat pekebun kecil di mana lebih 200,000 pekebun kecil Rizda akan terima bantuan musim tengkujuh di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Rizda yang mana akan menerima bantuan ini melibatkan banyak ni bukan seorang berapa akan dikongsi ramai-ramai sebanyak 191 juta di mana pembayaran akan dibuat bermula November ini seperti biasa kerana ia tidak akan terkesan dengan tempoh pilihan raya umum ke-15 yang akan bermula 5 November ini dan untuk pengetahuan anda juga kita tahu Rizda ni banyak sebenarnya antara perancangan yang telah pun disusun oleh Rizda ni selain memberi bantuan kepada pekebun kecil yang terkesan, usaha banyak sedang digerakkan juga untuk pekebun kecil di negeri itu selain sasaran penanaman semula getah seluas 16,596 hektar. Apapun dengan bantuan yang diberikan bukan sahaja memberi kelegaan, keselesaan kepada pekebun-pekebun kecil ini untuk kelangsungan hidup, malah membantu menyumbang kepada ekonomi setempat untuk terus orang kata merancakkan kembali ekonomi negara sendiri. Sebab kita tahu apabila tibanya musim tengkujuh, terutamanya pekebun-pekebun kecil, terutamanya penurunan getah akan sangat-sangat terkesan. Betul. Jadi tak ada pekebun kecil ni tak hidup kita sebenarnya. Betul. Sebenarnya sektor IKS dan juga PKS sebenarnya yang sebenarnya banyak membantu kepada perkembangan ekonomi negara. Baik, apabila menyebut berkaitan dengan jenayah rentas sempadan lorong-lorong tikus, pastinya terbayang dekat situ akan ada beberapa lorong-lorong panas. Jadi untuk itu penguatkuasaan Thailand telah memperketatkan penguatkuasaan di lorong tikus di wilayah Naritiwat. Susulan daerah Waeng dan Sungai Gulut telah dikenal pasti sebagai lorong tikus yang cukup panas sebagai laluan utama bagi aktiviti penyelundupan dan jenayah rentas sempadan antara Malaysia dan juga Thailand. Itu yang diperkatakan oleh Timbalan Gubernur wilayah Naritiwat itu Fatimah Sabayamu. Kalau kita lihat sendiri jenayah aktiviti penyelundupan dan juga rentas sempadan ini merupakan satu aktiviti yang cukup sinonim bagi mana-mana negara pun daripada dulu sehingga sekarang dan ia tidak boleh dipisahkan, tapi dengan penguatkuasaan dan memperketatkan lagi undang-undang dan juga kawalan sempadan itu dapat mengurang dan dalam masa sama di masa hadapan akan dapat mengekang penularan aktiviti ini daripada jenayah ini daripada terus berleluasa. Okey, baiklah, we go to the next story. IKN lancar galeri inspirasi seni beri semangat kepada pesakit kanser di mana Institut Kanser Negara melancarkan galeri inspirasi seni buat julung kalinya dengan kerjasama Novartis Malaysia bagi meraihkan kekuatan dan juga kemandirian pesakit kanser
kita dalam mengharungi penyakit berkenaan. Bertemakan senyuman dan harapan, di mana galeri seni ini sebagai satu platform sebenarnya untuk pesakit kanser memberi inspirasi kepada pesakit lain dengan berkongsi pengalaman mereka melawan penyakit itu melalui seni warna. Sebenarnya kalau kita bukan orang seni, kalau orang seni mungkin kalau kita tengok lukisan kita boleh mendalami, kita boleh memahami, dan kalau kita pandang aspek lain, bila kita tengok lukisan ni sebenarnya memberi satu antaranya terapi dalam diri kita. Especially kalau orang yang pandai mendalami, mungkin kita akan rasa ketenangan diri. Macam Cik mungkinlah, macam saya kalau tengok sini saya tak faham. Tak bukan terapi untuk saya lah. Tapi apapun kalau mereka yang hadir ke galeri seni IKN ini, ada lebih kurang lebih daripada 10 hasil lukisan dipamerkan di galeri itu, antaranya yang dibuat oleh pesakit kanser sendiri, pekerja IKN dan juga pelukis luar yang dipamerkan di galeri seni IKN ini. Satu usaha yang bagus saya kira, setidaknya kita dapat membantulah pesakit kanser dalam mengharungi kehidupan seharian kita. Baiklah, banyak lagi isu-isu menarik yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda menerusi dari bilik berita, tapi kita nak tengok dulu cuacanya macam mana. Untuk itu kita saksikan dulu ramalan cuaca. Selamat dan salam keluarga Malaysia. Saya Pravina Tresigam dan dari bilik berita dimulakan dengan perkembangan ini. Program Visa Premium atau PVIP bakal membuka peluang kepada hartawan global, mewujudkan industri-industri baharu dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat di Malaysia. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isya, ia juga akan membantu melonjakkan ekonomi di Malaysia sejajar dengan konsepnya iaitu residensi melalui pelaburan. Sudah pasti dia adalah ahli korporat atau ahli perniagaan berjaya lah. Kan? Bila ahli perniagaan berjaya ni dia memang memiliki aset, memiliki simpanan yang besar untuk dimasukkan. Ada juga sebenarnya teknokrat, orang yang memang dia mempunyai kepahaman tertentu membawa masuk teknologi atau kepahaman yang tidak ada di Malaysia, tapi dia memang boleh membawa itu. Selebriti, kerana sebenarnya selebriti pun adalah orang-orang yang memang punya pertanyaan tinggi. Dan juga mungkin ahli sukan. Ahli sukan pun sebenarnya kan dia memang mungkin dia mempunyai aset yang banyak, dia menang banyak pertandingan, ada sendiri menjadi duta kepada jenama-jenama tertentu. Ini sebenarnya inilah golongan-golongan yang kita sasarkan di bawah jutawan global yang kita pasti mungkin akan menarik minat mereka untuk menyertai program Visa Premium Malaysia. Ditanya mengapakah PAS PVIP ini diberikan secara 5 tahun sekali meskipun kelulusan telah diberikan untuk tempoh 20 tahun, Datuk Muhammad Fauzi berkata ia bagi memberi ruang untuk pihak berkepentingan membuat tapisan semula menerusi semakan status atau keadaan terkini pemegang PAS tersebut. Ini bagi memastikan rekod mereka adalah bersih selain kekal aktif menyalurkan pendapatan kepada negara. Dan bila dia nak perbaharui visa tu, kemudian kita akan semak balik. Mungkin ada yang mungkin terlibat dengan mungkin jenayah, ada kemungkinan sebab kita ada tapisan keselamatan. Mungkin ada lagi tidak sihat. Dulu mungkin mula dia masuk dia memang fit, sekarang dia mungkin tidak sihat. Ketiga, mungkin dia tidak lagi melabur, tidak menjadi lagi pengusaha. Dia mungkin telah menutup kilang. Itulah sebab sebenarnya kita letakkan tu untuk kita buat tapisan semula. Pada September, Malaysia memperkenalkan program Visa Premium Malaysia bagi menarik minat hartawan global melabur serta menetap di negara ini bagi tempoh 20 tahun. Program itu dibuka untuk permohonan mulai 1 Oktober 2022. PVIP Malaysia disasarkan kepada hartawan global dari semua negara asing kecuali Israel dan negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia.
MIC telah memuktamadkan senarai calon yang akan mewakili parti itu untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Presidennya Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata, senarai calon itu sudah melepasi tapisan di peringkat MIC dan keputusannya akan ditentukan oleh kepimpinan Barisan Nasional. Pada sidang media selepas majlis sambutan di Pavali Peringkat Negeri Perak di Sungai Siput, Perak semalam, Tan Sri Vigneswaran berkata, beliau berharap calon-calon yang dikemukakannya itu turut diterima oleh kepimpinan BN. Mengenai sama ada terdapat kerusi tambahan bagi parti itu, beliau berkata permintaan berhubung penambahan kerusi telah dikemukakan dan hanya akan diumumkan oleh pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerusi tambahan itu antaranya melibatkan pertukaran kerusi antara parti komponen selain kerusi ditandingi gerakan sewaktu masih dalam BN sebelum ini. MIC sebelum ini mengumumkan akan menampilkan 70% muka baharu pada PRU15 tanpa mendedahkan nama calon dengan pemimpin yang memegang jawatan akan diberi keutamaan. Sementara itu, Parti Komponen Perikatan Nasional PN perlu bekerja sebagai satu pasukan keluarga besar bagi mendepani PRU15 yang lebih mencabar berbanding PRU14. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, PRU15 tidak sama seperti PRU14 kerana PN akan berdepan dengan pelbagai lawan terutama DAP. Beliau berkata setiap parti komponen harus bersama-sama memperjuangkan calon yang ditentukan oleh pucuk pimpinan bagi memastikan kerusi Parlimen Bangi menjadi milik PN. Sementara itu, Ketua Penerangan Pemuda PN, Khairul Nazir Helmi Azhar juga menjangkakan PN berdepan tugas berat untuk menarik sokongan pengundi khususnya generasi muda pada PRU15. Dengan laporan itu, sekian dari Bilik Berita bersama saya Pravina Tersinggam. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Anda mesej masuk? Oh, godong kau ngajak ke jelajah eksplorasi keluarga Malaysia Pahang. Jualan keluarga Malaysia anda, jualan AKS anda, padu. Cita rasa keluarga Malaysia anda, jemput makan. Pameran Kementerian dan Karnival Kejaya anda, sukan rakyat pun anda. 28 hingga 30 Oktober, 9 pagi hingga 9 malam. Di Pusat Konvensi Antarabangsa Sultan Ahmad Shah dan Perkarakan Stadion Darul Makmur Kuantan. Mau kita. Jom kita. Jom kita. Cik, awak down ke? Awak down kan? Kau tak down? Tak down? Apa itu? Itu antara salah satu bahasa yang ada. Logat bukan bahasa, logat di Pahang. Sinonim dengan jelajah aspirasi yang akan dilaksanakan untuk edisi yang seterusnya, iaitu di negeri Pahang. Negeri yang cukup sinonim dengan Perdana Menteri kita yang sekarang ini. Saya sebenarnya rasa happy tau bila tiba hujung minggu akan saya fikirkan apa aktiviti nak dilakukan. Tapi sekarang dah tak pening sebab kita ada jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang mana kita boleh sama-sama turun padang untuk menyertai apa sahaja aktiviti yang akan dijalankan. Tapi sedihnya sikit sebab ini merupakan lokasi yang terakhir yang mungkin terakhir di Pahang. Okey, baiklah, untuk bercakap dengan lebih lanjut lagi tentang salah satu pengisian untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia melibatkan Karnival Kejaya Jamin Kerja. Jadi untuk itu kita berkesempatan hari ini untuk bercakap tentang itu bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Roshaimi Mat Rosli selaku Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Datang dari Pahang turun ke sini ke memang dah menetap di sini? Saya memang daripada Perkeso Putrajaya. Okey, baik. Kita nak bercakap tentang pengisian yang ada di jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang melibatkan Perkeso sendiri iaitu Karnival Kejaya Jamin Kerja ini. Mungkin boleh Tuan mulakan sikit tentang pengisian untuk Karnival Kejaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Apa Khabar Malaysia kerana telah menjemput Perkeso pada hari ini. Dan kalau kita siri jelajah keluarga Malaysia ni salah satu aktiviti yang kita selalu Perkeso sertai ialah kita membawakan Karnival Kejaya Keluarga Malaysia. Karnival Kejaya Keluarga Malaysia ni merupakan satu program yang mana kita Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso menjayakan aktiviti Karnival Kejaya
berjaya dengan membawa lebih 20 majikan untuk hadir ke karnival ini, dan kita nak galakkan kalau pencari kerja di negeri Pahang khususnya untuk merebut peluang pekerjaan yang tersedia. So dalam arti kata lain, kalau kita lihat di bawah bajet belanjawan tahun 2022, kerajaan telah pun mengamanahkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk mewujudkan lebih 600,000 peluang pekerjaan. Dan di bawah 600,000 peluang pekerjaan diwujudkan juga, kita juga turut dipertanggungjawabkan untuk memastikan dari segi penempatan pekerjaan berlaku dalam lingkungan 300,000 penempatan pekerjaan. Dan salah satu usaha yang kami lakukan inilah dia. Kita adakan Karnival Kerjaya bersempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia bertempat di negeri Pahang kali ini. Dan insyaAllah kalau mungkin saya boleh tambah sikit, Karnival Kerjaya ini akan diadakan pada 28 hingga 30 Oktober ini bertempat di Sultan Haji Ahmad Shah Convention Center. Kalau mungkin orang Pahang dia lebih kenali dekat dengan The Zenith Hotel. So senang je cari trademark The Zenith Hotel dari jam 9 pagi hingga 5 petang. InsyaAllah Perkeso bersedia menanti anda bersama kita bawakan 20 majikan untuk menjadikan peluang kekosongan jawatan kepada semua pencari-pencari kerja di negeri Pahang. Jadi datang ramai-ramai. Yang 300,000 tadi itu merangkumi peluang pekerjaan di seluruh Malaysia ataupun di satu-satu negeri sahaja? Yang 300,000 peluang pekerjaan, 600,000 sebenarnya kita create peluang pekerjaan, dan dari segi usaha untuk placement tu atau penempatan pekerjaan 300,000 disasarkan untuk Perkeso. Tapi of course kita ada juga agensi lain di bawah kementerian yang turut membantu dari segi usaha pekerjaan, sebab hasrat kita adalah untuk merancangkan semula pasaran buruh ekonomi dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran negara. Tapi nak tahu juga antara kerja-kerja yang ditawarkan. Okey. Dan kita kali ini membawa majikan yang agak besar. Kalau kita contoh, kita ada Maybank, Co-op Bank Pertama, and then kita juga ada Prasarana Malaysia. Dan kalau lihat dari segi peluang pekerjaan ni, dia ada dua level, sama ada jawatan eksekutif dan juga non-eksekutif. Mungkin dari segi jawatan eksekutif kita ada eksekutif kewangan, kita juga ada macam penyelia pejabat, pegawai pemasaran, penyelia tapak, dan jawatan yang bukan eksekutif kita juga ada perkhidmatan sokongan, pentadbiran, pegawai dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ni banyak sangat saya nak sebut. Saya rasa untuk para pencari kerja ni kena rebut peluang, sebab sebaik saja mereka sampai saja di Sultan Haji Ahmad Shah Convention Center ini, kita akan paparkan bus-bus senarai jawatan yang akan disenaraikan, dan insyaAllah kita ada pegawai perkhidmatan pekerjaan kita, Perkeso, yang really dedicated, yang akan menyambut para pencari kerja ni, dan mereka juga boleh mendapatkan khidmat dari segi sokongan kaunseling dan sebagainya, dari segi menentukan apakah kerja yang bersesuaian dengan tahap pendidikan mereka. Jadi rebut peluang ini, kerana ini kita bawakan khas untuk negeri Pahang, sebab sebelum ni kita dah menjelajah ke banyak negeri, dan kali ini tumpuan kita di negeri Pahang. Jadi untuk seluruh pelosok negeri Pahang, tak kisahlah tinggal di Kuantan ke, di Temerloh ke, baik di Bentong ke, Jerantuk dan sebagainya, marilah datang bersama-sama support usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini dalam siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia, dan mana pengisiannya bukan setakat Karnival Kerjaya, banyak lagi pengisian lain, tapi untuk hari ini kita fokus untuk siri Karnival Kerjaya ini, kerana insyaAllah mana tahu rezeki anda yang graduan yang baru lepas ijazah ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka sedang cari kerja ni untuk mendapatkan peluang pekerjaan, dan mungkin ada kerja yang bersesuaian dengan anda yang menanti di karnival ini. Ramai juga sebenarnya. Ramai sebenarnya dengan 600,000 tu. Macam Cik Mi kata tadi, 600,000 itu merupakan satu kekosongan yang perlu diisi tenaga buruhnya. Apabila kita melihat dari Perkeso sendiri, pelbagai inisiatif telah ditawarkan oleh Perkeso sendiri dalam usaha menarik minat orang tempatan untuk mengisi kekosongan tu. Mungkin Cik Mi sendiri mungkin ada cadangan ataupun perkongsian. Bagaimana nak menarik golongan muda ni, sebab kita tahu sekarang ni kita di zaman gig. Anak-anak muda lebih prefer untuk bekerja sendiri, bekerja sebagai e-hailing dan sebagainya. So bagaimana majikan-majikan ini dengan kerjasama Perkeso nak menarik tenaga buruh tempatan ni? Bila kita sebut tentang ni, kerajaan sendiri, kalau kita lihat, kita melihat dari dua pihak lah, majikan tu sendiri maupun pencari kerja. Dari pihak majikan, kalau kita lihat banyak inisiatif yang telah kerajaan perkenalkan untuk tahun 2022 ni. Sebagai contohnya, bagi mereka yang mengambil pencari kerja yang berada dalam golongan rentan, sebagai contoh golongan yang menganggur lebih 180 hari, golongan orang asli, termasuk juga
banduan kita consider juga yang lepas penjara sebagainya ni untuk mencari kerja, termasuk juga golongan B40. Kerajaan akan memberikan insentif kepada mana-mana majikan yang menggajikan pekerja ini. Yang ini juga termasuk untuk golongan wanita yang mencari kerja, yang menganggur, yang golongan wanita ni tak fleksibel. Even dia kerja fleksibel dalam 1 minggu 40 jam pun mereka layak untuk mendapatkan bantuan insentif, khususnya bagi majikan yang menggaji mereka. And then kita juga ada bantuan untuk mereka yang bekerja dalam sektor pelancongan, sektor yang masih perlu support daripada kerajaan, dan juga majikan yang sebelum ini menggaji pekerja asing dan kali ini nak menawarkan peluang pekerjaan itu kepada pekerja tempatan. So kalau kita lihat di bawah insentif yang disediakan oleh kerajaan ini, mana-mana majikan layak untuk mendapatkan bantuan untuk tempoh setahun untuk gaji 6 bulan pertama sebanyak 30% daripada bantuan insentif yang akan diberikan daripada gaji yang dibayar kepada pekerja, manakala 6 bulan berikutnya 40%. Bagi kategori Malaysianization pula 20%, maksudnya majikan yang mengambil pekerja tempatan ni mereka akan dapat 20% bayaran insentif daripada gaji yang dibayar. Manakala pencari kerja yang dapat kerja dengan bagi mengisi jawatan daripada pekerja asing ni tadi akan dapat 10% tambahan gaji daripada gaji yang mereka terima daripada kerajaan untuk tempoh setahun. Maknanya itu kalau kita lihat 30 tambah 20 ataupun 30 dengan 40. Maksudnya dia akan continue 6 bulan pertama 30% dan 40 dan 6 bulan berikutnya iaitu 40%. Yang pengambilan pekerja tempatan dan juga asing tu yang 20% dan juga 10% tu? Dia hanya bagi kita galakkan pengambilan pekerja tempatan. Cuma dalam senario majikan yang sebelum ini mengambil pekerja asing dan kali ini dia nak ambil pekerja tempatan bagi mengisi jawatan yang dilakukan oleh pekerja asing, maka majikan tersebut layak untuk mendapatkan bantuan insentif daripada kerajaan di bawah kategori Malaysianization. Sebab apa, bila kita lihat usaha-usaha ini, kita menampakkan bahawa kerajaan betul-betul komit dan kita nak galakkan majikan kita kalau boleh ambillah pekerja tempatan sebab kesan daripada pandemik itu. So sekarang ni usaha kerajaan perlu disupport oleh majikan. Dan di kalangan pencari kerja kita tak nafikan. Kadang-kadang di kalangan belia kita ni, golongan muda, mereka lebih tertarik nak kerja dalam sektor gig dan sebagainya. Yang itu pun kerajaan tidak lupakan. Even kerajaan juga terus memperkenalkan bantuan insentif kerjaya gig kepada mana-mana golongan muda yang terlibat dalam kerja gig dengan syarat mereka perlulah berdaftar dengan operator gig yang berdaftar, dan yang mereka juga perlu ada komitmen lah dari segi kata tempoh masa mereka melakukan aktiviti gig tersebut. Dan kalau kita lihat bantuan ni dia boleh cecah antara 600 hingga 800 ringgit bagi setiap pekerja gig kalau mereka capai target mereka untuk tempoh 6 bulan bantuan yang akan kerjakan. Walaupun kita kata pekerjaya gig kadang-kadang daripada pengamatan kami, kadang-kadang pekerjaya gig ni dilihat sebagai kerjaya sementara di kalangan para pencari kerja. Mungkin setengah golongan muda dia agak rasa bebas untuk bekerja, tak terikat dengan masa. Tapi in the end mereka ni juga still menganggap bahawa kerjaya gig ni bersifat sementara dan mereka still mengharapkan kerja yang lebih tetap. Tapi tak salah untuk mereka terlibat dalam dua-dua bidang terpulang pada masing-masing. In the end sekarang ni kita kena faham juga dalam konteks labour market kita sekarang ni bahawa kerjaya gig juga merupakan satu profession yang kita perlu terima. That's why cara berfikir itu dah kena berubah. Tak semestinya kerja makan gaji. Sometimes ada rasa yang memerlukan kerja fleksibel. Tu kita tidak nafikan lah. Tapi apa pun kita tetap menjadikan perkhidmatan pekerjaan ini dan termasuk kita juga kerajaan juga turut support bagi mereka yang terlibat dalam kerjaya gig. Dari segi permohonan daripada majikan untuk tawaran-tawaran juga insentif daripada PKSO itu sendiri, bagaimana galakan daripada majikan memohon bantuan tu? Ya, kalau kita lihat pada 6 bulan pertama agak menggalakkan, cuma di ujung-ujung ni kita nampak agak perlahan sedikit, mungkin disebabkan dari segi transisi mereka menunggu dari segi sama kerajaan pada bulan Ogos lalu mengumumkan ada lanjutan ataupun tidak. Dan alhamdulillah bila kerajaan bersetuju untuk melanjutkan dari segi bantuan insentif jamin kerja ini ke tempoh daripada 1 Ogos dilanjutkan sehingga Disember, alhamdulillah kita dah start nampak dari segi bilangan majikan yang start ambil pekerja ni meningkat. Walau bagaimanapun kita still masih mengharapkan kita ada bajet, kita ada peruntukan 4 bilion yang diperuntukkan kerjaan ini. Kita harap majikan di luar sana yang nak mengambil pekerja yang seperti saya nyatakan di bawah kategori yang saya nyatakan tadi, all out try the best sebab ramai lagi pencari kerja yang menunggu peluang dan anda juga akan insyaAllah akan dapat insentif daripada kerajaan. Kalau kita tengok sendiri ramai yang datang hadiri Karnival Kerjaya Jamin Kerja ini sendiri dan disasarkan 600,000 untuk ke Karnival kali ini yang akan diadakan pada 28 hingga 31 selama 3 hari berlangsung.
berlangsung. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bersama-sama dengan kami juga bagaimana proses tawaran ataupun pengambilan pekerja baru ini dari peringkat interview. Adakah di hari yang sama juga mereka akan dapat jaminan kerja itu sendiri? Berkaitan dengan Karnival Kerjaya, kita mengadakan temubual ini secara terbuka dan di kalangan majikan, of course mereka nak mencari calon yang terbaik untuk majikan mereka. Dan kalau saya cuma minta satu je kepada para calon, make sure bersedia dari segi ini dan memilih jawatan yang bersesuaian dengan qualification dan juga syarat yang minimum yang diperlukan oleh majikan. Sebab perkara ini cukup penting sebab dalam proses temuduga ni kita tidak nafikan sometimes ada kandidat yang terus di-offer. Kadang ada yang memerlukan temuduga kedua, temuduga selanjutnya. Cuma kita berharaplah di kalangan, kalau boleh di kalangan para majikan yang terlibat dengan Karnival Kerjaya ini, memandangkan kita menyediakan kemudahan ini secara percuma kepada mereka. Kalau boleh, gajilah para pencari kerja itu pada hari yang sama dari segi offer tawaran tersebut. Dan kepada para pencari kerja juga, make sure you all ready lah datang bila pergi temuduga ni. Jangan kita tak bersedia sebab kadang-kadang perkara ini juga turut memainkan peran penting dari segi meyakinkan majikan untuk hire kita. Kadang kita tak nafikan ada certain position tersebut yang memerlukan tapisan kedua. Itu pun kita teori sebab benda itu di luar kawalan kami sebagai penganjur. Tapi apapun kita akan mengadakan satu taklimat kepada majikan untuk brief dari segi kalau boleh kita pun nak tengok outcome dari segi Karnival Kerjaya ini berhasil. Dan namun tak dinafikan bagi mereka yang katakanlah di interview kali untuk next tu, kita akan terus buat follow up dari segi memastikan mereka cepat dapat kembali semula bekerja. Sebab inilah konsep kami sebagai penyedia perkhidmatan pekerjaan negara. Kita tak nak ada golongan yang tertinggal dan even kalau contoh mereka yang gagal sekalipun, kita akan terus monitor. Sebab kalau kita tengok di skrin tadi, kita ada pegawai perkhidmatan pekerjaan so mereka ni adalah bertindak sebagai kaunselor kerjaya yang akan monitor kes ni daripada awal yang kes mereka terima sampailah mereka kembali semula bekerja. Baik Cik Min, mungkin Cik Min sebab kita dah sampai di penghujung perbincangan kita sangat-sangat singkat berkaitan dengan Karnival Kerjaya Jamin Kerja ni, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan oleh Cik Min kepada bukan saja kepada bakal pekerja tapi juga kepada majikan di luar sana berkaitan dengan segala manfaat daripada Perkeso. Baiklah, kepada majikan di luar sana, rebutlah peluang yang disediakan oleh kerajaan dan insya-Allah Perkeso akan terus membantu anda dari segi memastikan kandidat-kandidat yang bersesuaian yang anda cari dan gunakanlah kemudahan yang kami ada. Dan kita juga ada portal My Future Job, portal perkhidmatan pekerjaan negara. Rebut peluang ini, para pencari kerja boleh daftar dalam portal My Future Job di www.myfuturejob.gov.my dan juga para pencari dan juga para majikan boleh utilize kita punya portal. Perkhidmatan ini kami berikan secara percuma kepada majikan di luar sana. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Roshami Mat Rosli selaku Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso atas perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan Karnival Kerjaya Jamin Kerja yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober di Pahang. Ya, 3 hari berlangsung. Tadi tips dah diberikan, persediaan untuk anda di interview sebelum sampai itu, kalau boleh bersiap sedialah dengan dokumen yang penting ataupun preparation anda yang cukup sebelum ditawarkan bekerja dengan agensi tertentu. Ikut untung nasib, ada rezeki, dapat kerja time tu juga kan. Okey, apa pun kita nak berhenti rehat seketika, kita nak beri laluan kepada koresponden bernama Apa Cerita kali ini. Silakan. Perjuangan dan penantian selama 8 tahun Khadijah Fazli, 64 tahun, untuk mendapatkan sijil kewarganegaraan untuk anak angkatnya, Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz Abdul Rahim, 10 tahun, akhirnya membuahkan hasil apabila permohonan untuk mendapatkan dokumen itu diluluskan. Khadijah yang berasal dari kampung tengah di Kelebang Besar di sini berkata, beliau dan arwah suaminya, Abdul Aziz Hashim, telah menjaga Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz sejak kanak-kanak itu berusia 2 tahun dan pelbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan sijil kewarganegaraannya. Khadijah melahirkan rasa syukur apabila dimaklumkan permohonan mendapatkan sijil itu akhirnya diluluskan. Katanya, walaupun mengambil masa agak lama, namun beliau faham kerana ia melibatkan banyak prosedur perlu dilalui termasuk proses undang-undang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program temu seru Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Melaka di sini hari ini. Pada program itu, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kelebang, Datuk Lim Ban Hong menyerahkan sijil kewarganegaraan kepada Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz yang turut dihadiri
Pengarah JPN Melaka Nur Azli Sulaiman. Khadijah berkata, sijil kewarganegaraan itu penting kerana tanpa dokumen berkenaan, ia akan menyukarkan Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz untuk membuat permohonan MyKid selain menjejaskan urusan persekolahan dan kemudahan kesihatan. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak termasuk JPN dan LIM kerana membantu memudahkan urusan permohonan itu. Sementara itu, Muhammad Syafiq Izzuddin Aziz berkata, dia berasa gembira apabila mendapat sijil kewarganegaraan berkenaan kerana sebelum ini gagal menyediakan dokumen itu apabila diminta pihak sekolah. Katanya, apabila guru meminta surat beranak atau MyKid, dia hanya boleh menjawab belum menerimanya dan setiap hari berdoa kepada Allah supaya dimakbulkan doa untuk mendapatkan dokumen itu. Dalam pada itu, Nur Azli berkata, JPN Melaka sentiasa terbuka memberikan khidmat nasihat, runding cara dan bantuan kepada mana-mana individu yang mempunyai masalah, khususnya berkaitan pengurusan rekod peribadi seperti sijil lahir, MyKad, MyKid atau urusan kewarganegaraan. Assalamualaikum. Di Kelantan, jering rebus yang dimakan bersama kelapa muda parut menjadi santapan yang ditunggu-tunggu menjelang musim buah berkenaan. Pengusaha Nur Atini Abdul Kadir, 38 tahun, merebut peluang menjana pendapatan dengan makanan tradisional Kelantan ini yang hanya boleh didapati antara bulan September sehingga Disember dan ianya bukanlah suatu menu yang mudah didapati di setiap tempat dan waktu. Tidak ramai yang dapat menghasilkan menu unik ini kerana ia memerlukan kesabaran yang tinggi memandangkan proses rebusan sahaja perlu mengambil masa sehingga 9 jam. Di samping itu, pemilihan jering juga memainkan peranan untuk menjadikan proses merebus tidak leceh kerana buah berkenaan tidak mudah hancur walaupun direbus berjam-jam lamanya dan menjadikan rasanya lebih sedap. Air rebusan jering juga akan ditukar berulang kali sepanjang proses rebusan 9 jam tersebut bagi menghilangkan bau dan rasa jering yang kurang menyenangkan. Dan disebabkan itu juga, proses pembuatan perlu dilakukan di kawasan terbuka. Tiada petua yang diamalkan sepanjang pembuatan makanan tersebut, melainkan buah jering direbus bersama daun pandan dan beberapa bahan sampingan yang lain bagi membangkitkan rasa dan aroma kepada jering berkenaan. Jering yang telah siap direbus akan menjadi lembut serta hilang baunya dan boleh dimakan bersama kelapa muda yang ditambah gula dan garam secukup rasa. Kebiasaannya, pengusaha jering rebus tidak menang tangan menyediakan menu ini ekoran permintaannya yang tinggi di kalangan peminatnya. Sekian sahaja laporan daripada Biro Bernama Kelantan, kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama Kuala Lumpur. Apa pula? Dengar cik cerita masa tengok VT jering rebus tadi. Saya tak pernah try jering tapi bila cik cerita kata tadi ada jering yang muda, rangup rasanya jering seperti sayur. Cik, itu jering yang tua yang boleh direbus. Boleh makan. Kalau muda tak perlu rebus ataupun tak perlu goreng lah, kita makan macam tu je, macam ulam sebagai ulam ataupun menjadi sebagai ulam sebagai sayur lah, ulam sayur lah. Tapi sedap sebenarnya, pembuka selera lagi sebenarnya. Kena cuba Izu. Tapi jangan lupa juga sediakan pewangi mulut. Itu bahaya. Itu yang jadi masalah. Betul. Takut nak makan jering kan. Okey, kita tinggalkan pasal jering ni. Kali ni nak berkongsi dengan anda satu topik yang cukup menarik seperti yang dikatakan oleh Izu awal tadi kita bermula tentang pengurusan harta pusaka. Ini penting untuk buat kelangsungan waris yang hidup sekarang ini. Dan untuk bercakap tentang itu, tentunya kita jemput yang lebih pakar lah. Bukan kita yang akan membicarakan tentang isu ini, tapi kita ada peguam syari'i, tetamu kita pada hari ini dari Tetuan Asia and Hisam, kawasan Cawangan Bangi, Encik Lutfi Amir Abdul Karim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey. Sama-sama. Satu isu yang best sebenarnya untuk diperkatakan, walaupun sering diwar-warkan dan beri pendedahan tentang pengurusan harta pusaka untuk pewaris ini, tapi saya rasa kena keraplah beri pengetahuan tentang isu ini untuk kita lebih memahami, khususnya masyarakat Islam sendiri. Okey, baiklah. Sebenarnya harta pusaka ni, pengurusan harta pusaka ini kepada waris, bila sebenarnya waktu yang sesuai untuk kita menguruskan harta kita? Okey, terima kasih pada Puan dan Tuan Izulah. Okey, pertama sekali, tajuk pusaka ni memang adalah satu tajuk yang sangat rapat dengan kita lah. Sebab
dia adalah berkenaan dengan hidup dan mati. Tak ada manusia dalam dunia ni tiba-tiba dia hidup sampai ke bila-bila dan kemudian tak berlaku kematian. Okey, berkenaan kepada soalan Puan, bilakah bermulanya proses pusaka? Pada pertamanya kita kena faham dulu apakah itu definisi pusaka. Okey, definisi pusaka ini adalah apa-apa harta yang halal yang mana si mati ketika hidupnya memperoleh, sama ada dari segi sewaan, gadaian, jual beli, hibah, hadiah ataupun wasiat dan segala-galanya. Maka apa-apa yang menjadi hak milik dia, tapi kita kena tengok juga berkenaan dengan undang-undang yang ada di Malaysia yang mana apa-apa yang berdaftar atas nama si mati itu adalah hak milik dia. Okey, so bila kita dah clear cut apa yang dimasukkan sebagai harta, maka bila berlaku kematian, kita akan mulakan proses permohonan pengurusan harta pusaka lah, sama ada di Pejabat Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi. Namun ada beberapa perkara-perkara yang kita panggil perkara-perkara yang melibatkan dengan urusan harta pusaka yang mana dia melibatkan pengurusan jenazah, harta sepencerian, wasiat, hutang dan sebagainya. Kena selesai perkara-perkara itu, barulah kita mulakan permohonan pusaka. Dan permohonan pusaka ni kita akan lihat juga kepada aset itu sendiri di mana yang kita hendak mulakan, sama ada di Mahkamah Syariah ataupun di Pejabat Pusaka Kecil, di Pejabat Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, betul. Tadi Tuan Lutfi ada sebut berkaitan dengan harta yang halal diperoleh daripada si mati yang layak dipusakakan. Sekiranya harta yang diperoleh oleh si mati semasa hidupnya datang daripada sumber-sumber yang tidak halal, haram lah senang cerita, dan pewarisnya tidak tahu, adakah dalam hukum syarak boleh diwariskan? Okey, menjawab pada soalan tuan tersebut, pertama sekali kita menghukum kepada hukum yang zahir. Okey, tidak menjadi masalah kepada waris tersebut tidak tahu sumber-sumber yang si mati itu telah memperoleh, kecuali kalau si mati tersebut kecuali kalau waris tersebut mengetahui bahawa harta tersebut bukanlah harta si mati, harta milik orang lain. Maka harta-harta yang dia tahu tu ataupun benda yang boleh dibahagikan ataupun kalau tak boleh bahagi dijual, hasil daripada jualan tersebut hendaklah dipulangkan kepada dia punya tuan yang asal. So itulah menjawab pada soalan tuan. Sekiranya dia tak tahu, tidak mengapa, sebab dalam agama Islam apa-apa yang tidak tahu ataupun tidak disengajakan dia dimaafkan. Dan kalau benda yang tahu kena serahkan kepada tuan yang empunyanya. Jadi dia berbalik pada asasnya jugalah. Ya tuan. Menyentuh tentang harta pusaka, nak tahu juga bentuk harta pusaka yang boleh diwariskan dan adakah insurans juga termasuk dalam harta pusaka? Contohnya insurans itu melebihi jutaan ataupun ribuan ringgit. Bagaimana? Adakah insurans termasuk di bawah harta pusaka itu sendiri? Okey. First kali bila kita cakap berkenaan dengan harta pusaka, kita kena tahu dulu apa aset dan liability si mati tersebut. Okay, kita pergi kepada aset dulu. Aset ni boleh terbahagi kepada dua. Pertama adalah aset yang kita panggil harta alih. Harta alih seperti wang ringgit, benda yang boleh daripada A ke B. Kalau harta yang tak alih seperti tanah dan rumah. Okey, menjawab pada persoalan harta-harta aset, menjawab pada persoalan puan, harta-harta tu terbahagi pada dua lah, alih dan tak alih. Okey, kemudian berkenaan dengan insurans. Okey, insurans kalau tengok balik dekat fatwa kebangsaan tahun 2000, Majlis Fatwa Kebangsaan memfatwakan bahawa insurans bukanlah harta pusaka. Sebab insurans ni dia adalah satu benda polisi yang dibuat oleh pencarum polisi dengan orang yang buat insurans tersebut, yang mana bila berlaku kematian dapat pampasan. Maka insurans tu bukan di bawah pusaka. Bukan di bawah harta pusaka. Sebab kalau insurans ni kita kena lihat kepada terma-terma yang ada di dalam sijil insurans tersebut. Tapi kebanyakannya semuanya bukan harta pusaka. Insurans. Itulah kena rujuk pada yang pakar sebenarnya kan, kita bawakan orangnya. Baik, kalau menyebut berkaitan dengan harta pusaka ni juga, kita tahu selain daripada menguruskan harta pusaka secara sendiri dan juga pegawai syari'i, kita juga ada satu institusi Baitul Mal. Mungkin Tuan Lutfi boleh kongsikan bagaimana Baitul Mal ini berperanan dalam membahagikan harta pusaka ataupun menguruskan harta pusaka kepada si mati ni. Okey, pertama sekali Baitul Mal bukanlah berfungsi sebagai orang yang membahagikan harta. Bukan. Okey, pertama sekali sebelum kita nak pergi ke Baitul Mal, kita kena fahamkan dulu apakah itu ilmu faraid. Ilmu faraid ni dia ada, saya boleh simpulkan secara mudah, dia ada waris gantian. Dia ada waris utama dan waris gantian. Okey, sekiranya tiada waris gantian ataupun kita panggil tak adalah, yang mana si mati itu tidak meninggalkan waris, maka Baitul Mal akan main peranan. Okey, Baitul Mal main peranan ni hanyalah untuk lebihan baki harta. Contoh, saya bagi situasi. Si mati meninggalkan isteri dan anak perempuan. Anak perempuan dalam pusaka dapat 1/2,
ibu, isteri mungkin dapat 1/8. Balance daripada portion tu, sekiranya tak ada waris-waris yang kita panggil waris asabah, yang akan memakan bahagian balance daripada pusaka tersebut, sama ada anak lelaki ataupun adik-beradik ataupun bapa, maka Baitul Mal di situ mengambil tempat. Dia bukanlah pihak yang akan menetapkan bahagian pihak yang akan menetapkan sama ada pembahagian secara sama rata ataupun bahagian secara faraid. Tak. Dia hanyalah orang yang akan last kali datang bila mana tak ada waris ataupun tak ada lebihan harta yang akan mengambil tempat tersebut. Macam kes tak ada anak lelaki ataupun adik-beradik lelaki lah. Okey, contoh kes sekiranya berlaku situasi begitu, sebab macam tu kata tadi, Baitul Mal bukanlah ejen ataupun institusi yang tugas utamanya menggerakkan dalam menguruskan harta, tapi sebagai ejen yang membantu sekiranya situasi begitu terjadi. Okey, sekiranya duit tersebut diuruskan oleh Baitul Mal dalam situasi tadi, tak ada dah waris, so duit ataupun harta-harta tu ke mana akan diuruskan? Okey, apabila duit tersebut datang ke Baitul Mal, kita kena tahu fungsi Baitul Mal ni adalah, Baitul Mal adalah satu institusi yang akan menjaga harta orang Islam. So termasuk jugalah kalau ada orang susah ke apa ke, so Baitul Mal lah yang akan main peranan. Kalau ikutkan fungsi Baitul Mal juga adalah menyelesaikan hutang-hutang sebenarnya. So menjawab pada soalan tuan, harta-harta pusaka yang dapat pada Baitul Mal akan sumbangkan balik kepada masyarakat Islam yang ada di tempat tersebut. Okey, tadi sebelum kita bersiaran saya ada bertanya juga kan, soalan saya. Apakah harta pusaka yang tidak boleh diwariskan? Apa dan kenapa? Okey, menarik soalan tu puan. Okey, ada beberapa sebab lah kita panggil harta-harta yang tidak dikira sebagai pusaka. Pertama adalah harta yang dihibahkan. Kedua adalah harta yang telah diwasiatkan. Ketiga adalah harta yang kita panggil bukan hak milik si mati. Sama ada macam yang soalan pertama tadi, dia dah rampas apa semua, bukan hak milik dia lah. Kemudian satu lagi yang ini yang selalunya tricky lah. Macam kes saya pun ada pernah berlaku, yang mana kita cakap kes-kes sambung bayar ataupun kes-kes beli tanah yang mana tak didaftarkan. So benda-benda ni dia tidak dikira sebagai pusaka. Dan satu lagi adalah insurans. So benda-benda ni dikira sebagai bukan pusaka, maka sebelum nak buat pusaka tu kena asingkan dulu. Ditolak semua, hibah kita kena bagi asingkan, wasiat kena laksanakan, kemudian hutang-hutang si mati kena laksanakan dulu. Setelah itu barulah dibuat permohonan pusaka. Maknanya permohonan pusaka tu di akhir sekali, selesaikan hibahnya, wasiatnya, faraidnya, hutang dan segala bagai, barulah akhirnya pengurusan harta yang paling terakhir sekali. Baik, selepas ni kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan pengurusan harta bagi kelangsungan hidup si mati dan juga selepas dan juga waris. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bercakap soal pengurusan harta pusaka buat kelangsungan waris. Masih lagi bercakap soal tersebut dan bersama dengan tetamu kita, Tuan Lutfi daripada... Banyak persoalannya, jadi kita berbesar hati. Sebenarnya inilah masanya untuk kita tanya apa sahaja yang mungkin menjadi kemusykilan tentang pengurusan harta pusaka ini. Sebenarnya saya tak nak tanya tau soalan ni pasal isu poligami. Tapi selalunya orang bagi lelaki, tapi tak apa, kali ini kita beri kesempatan. Okey, bagi yang berpoligami, pengurusan harta pusaka pula bagaimana prosesnya? Tuan Lutfi. Okey, dari segi poligami ni, tapi sebelum saya menjawab pada soalan puan, kita kena tahu dulu poligami ni dia boleh jadi dalam dua bentuk. Pertama, poligami secara sah. Kedua adalah poligami secara tidak sah. Apa maksud kepada poligami secara sah? Maksudnya dia poligami melalui kebenaran mahkamah syariah. Okey. Kalau poligami tidak sah, maksudnya dia tidak berdaftar, dia tidak memohon kepada mahkamah, yang mana kita panggil, mudah cerita, dia kahwin siam lah ataupun kahwin di luar. Kahwin tanpa kebenaran lah kita panggil. Okey. Isu poligami ni akan timbul bila mana? Pertama, poligami itu tidak didaftarkan, perkahwinan itu tidak disahkan, kemudian berlaku kematian. Maka selalunya pihak yang dipoligamikan ni, isteri kedua lah akan tersisih lah. Itu kes-kes yang selalu berlaku. Okey. Kemudian bila mana kalau poligami secara sah. Okey, bila poligami secara sah, mengikut kepada Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 ataupun bahasa mudah dia Akta 303, yang mana sekiranya pihak-pihak itu kalau nak poligami,
kod akan arahkan padanya di situ harta sepencarian. Maka contohlah, sebab dalam perkahwinan semestinya suami dan isteri ni kita cakap memperolehi harta lah. Dan harta tu kita panggil sebagai harta sepencarian. Maka bila kita buat permohonan poligami secara prosedur, maka pembahagian harta sepencarian tu dah diasingkan. Okey. So nanti bila berlaku kematian, hanya mengira berkenaan portion dia sebagai isteri sahaja. Okey. Menjawab pada soalan berkenaan dengan poligami. Okey, poligami boleh kepada 4 orang. Dia kalau berlakunya kematian, kalau ikut faraid, portion dia adalah 1/8 kalau ada anak, kalau 1/4 kalau tak ada anak. Okey, so 1/4 ataupun 1/8 daripada pusaka tersebut akan dibagikan secara sama rata. Cumanya bila berlaku poligami akan ada satu lagi yang saya panggil tadi, harta sepencarian. Harta sepencarian tu dua-dua poligami, suami isteri pertama, isteri kedua tu akan pergi ke mahkamah untuk menilai portion diorang, sama ada seorang dapat 1/2, seorang boleh dapat 2/3 ataupun pembahagian sangatlah berbeza lah, harta sepencarian sahaja. Tapi portion sebagai isteri sama. Baik, tapi saya tak bersedia untuk itu ya. Dia fokus sangat. Nampak Cik terkesima nak jawab tu. Okay. Kita nak bagi satu situasi di mana dalam, kalau tak silap saya, ada 3 penerima yang tidak akan menerima harta pusaka. Antara salah satunya antaranya membunuh, berlainan agama dan juga murtad. Tapi dalam satu hadis juga, kalau boleh saya kongsikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud pembunuh tidak akan mewarisi harta pusaka. Baik, sekiranya berlaku jenayah dalam ahli keluarga, dan kita sebut tadi harta pusaka yang tidak boleh diwarisi adalah mereka terdiri daripada golongan jenayah. Kenapa? Pertama sekali, kalau kita tengok balik dalam ilmu faraid sendiri, kita panggil perkara-perkara yang menghalang faraid macam tuan sebut tadi. Pertama adalah perhambaan, kedua adalah bunuh, ketiga adalah murtad. Okey, bila mana yang cakap bunuh ni bukanlah bunuh waris sesama waris, tetapi waris membunuh si mati. So bila berlaku perbunuhan, tak kisahlah sama ada perbunuhan tu dari sudut bunuh secara sengaja, bunuh secara tak sengaja, ataupun bunuh menyerupai sengaja. So bila berlaku benda ni, automatically dia akan terhijab disebabkan tindakan membunuh dia. So menjawab pada soalan tuan, dalam faraid walaupun bunuh secara tidak sengaja, macam contoh terlanggar ataupun kita panggil accident lah berlaku, tiba-tiba kematian tu bukanlah disebabkan dengan niat, tapi kita dikategorikan sebagai bunuh secara tidak sengaja. Maka dia terhijab juga untuk mendapat pusaka daripada si mati. Maknanya status pembunuh itu mereka si mati yang membunuh yang ayahnya itulah contoh. Waris yang membunuh si mati. Okey, bukan maknanya yang contoh anak ataupun penerima warisnya bunuh orang luar, bukanlah. Bukan. Contoh kalau si mati ada waris 5 orang, ada 2 orang ni berbunuh, ada still lagi dapat. Sebab yang menghalang tu waris dengan si mati. So tapi bukanlah nak galakkan antara waris tu membunuh. Tapi saya nak cakap kalau berlakunya pembunuhan yang kematian tersebut berpunca daripada bunuh, dia tak akan dapat. Okey. Satu lagi yang menjadi kemusykilan sebenarnya. Penjelasan yang cukup menarik. Tertutup hijab. Tak terfikir sebenarnya kan untuk tanya soalan tu. Dan satu lagi soalan yang mungkin menjadi persoalan orang luar juga. Sekiranya, ialah kita tahu harta pusaka ini dibuat sebelum kita, pengurusan harta pusaka ini dibuat sebelum kita masih hidup. Selepas berlakunya kematian dan pengurusan harta pusaka itu telah mendapat persetujuan daripada pihak ahli keluarga. Selepas kematian berlaku pula pertikaian sesama sendiri. Bolehkah ianya berubah dan perlu diselesaikan menerusi mahkamah? Bagaimana prosesnya pula? Macam mana ianya boleh terjadi? Alright, okey. Saya sebelum nak menjawab pada soalan tersebut, saya akan membahagikan dululah. Pertama, dari segi sistem pengurusan harta pusaka ataupun semasa hidup ataupun selepas kematian, secara mudahnya terbahagi kepada 3. Pertama adalah wasiat, kedua adalah hibah, ketiga adalah faraid. Faraid ni kita jelas bila berlaku kematian, portion dia dah tetap. Bergaduh sama mana pun portion dia tetap macam tu. Okey, menjawab pada soalan puan tadi, selalunya isu-isu tu berlaku apabila si mati semasa hidupnya pernah membuat wasiat ataupun hibah. Okey, saya pergi kepada wasiat dahulu. Wasiat ni adalah mana si mati semasa hayatnya mewasiatkan kepada bukan waris. Dia berbeza dengan hibah. Hibah boleh diberikan kepada waris, tapi wasiat tidak boleh diberikan kepada waris. Wasiat hanyalah portion dia 1/3 sahaja. Okey, contoh saya bagi situasi. Si mati
mewasiatkan kepada pihak ketiga, tetapi wasiat dia tu lebih daripada portion 1/3. Pada awal hidupnya, contoh dia ada 5 waris dan kelima-lima waris tu bersetuju. Kemudian berlaku kematian, ada yang tak setuju. Ada yang tak setuju. Maka kes tu akan dibawa ke mahkamah syariah. Maka bermula dramanya di situ. Maka akan bermula dramanya di situ. Dan drama dia bukan sebulan dua, bukan tahun. Sebab dia berlaku perbicaraan. So bila jadi macam tu, kenalah masuk mahkamah syariah, kena masuk penghujahan, kena bawa saksi, masuk bicara dan akhirnya keputusan. So maksudnya apa yang saya nak cakap, wasiat ni kalau nak buat, kena tahu juga dia punya prosedur dia. Macam contoh, sekiranya dia lebih daripada portion yang dibenarkan, maka boleh dikontes di mahkamah syariah. Sama juga dengan hibah. Yang mana hibah kalau yang dibuat secara lisan, tak ada dokumentasi, apabila berlaku kematian, sangat susah untuk dibuktikan. Maka jika orang yang dapat harta tersebut, kita panggil beneficiary lah kepada hibah tersebut, dia nak juga hibah yang kata tu, walaupun secara lisan, dia kena bawa kepada mahkamah yang mana kita panggil kes permohonan pengesahan hibah. Macam saya macam yang tuan sebutlah, dia akan berdrama lah 2-3 tahun jugalah kes dia tu. So nak kena bawa saksi apa semua, barulah court akan putuskan sama ada hibah tersebut sah ataupun tidak. Jadi sebenarnya perkongsian tu kita kena bawa lagi satu sesi. Sebab sesi sekarang ni sangat-sangat tak cukup. Kalau tak nak berlanjutan, kena selesaikan ataupun dapatkan badan yang betul untuk menguruskan harta pusaka anda. Baiklah, sebenarnya dah sampai di hujung-hujung. Ada dia tanya? Ada banyak lagi nak tanya berkaitan dengan mu'alaf, murtad dan sebagainya. Tapi apakah terdaya sebab kekangan masa kita, apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Lutfi Amir atas kesudian berkongsi dengan kita berkaitan dengan pengurusan harta pusaka bagi kelangsungan waris. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda yang sudah bersama dengan kita daripada awal hingga ke akhir. Cik, silakan. Tolong ambil Cakna. Sebenarnya penting untuk anda, tak habis lagi ni, menguruskan harta pusaka dengan betul untuk kelangsungan pewaris yang hidup hari ini. Baiklah, kita dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda dari awal rancangan sampai lah ni. InsyaAllah esok tak bersiaran. Esok dengan orang lain. Selamat berhujung minggu, nikmati hujung minggu anda dengan sebaik-baiknya bersama orang tersayang. Baiklah, kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.